Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, Aiman nampak ceria hari ni. Nampak bersemangat. Dah makan? Alhamdulillah. Makan nasi goreng. Cikgu pun tadi dah makan nasi lemak. Yang lain dah makan? Bagus, Alhamdulillah. Pentingnya kita kena makan. Sarapan tu paling penting sebelum masuk kelas. Make sure pastikan awak punya perut dah kenyang masuk kelas. Jadi kita boleh fokus kat dalam kelas dengan pembelajaran yang kita nak belajar hari ni. Jadi apa benda kita nak belajar hari ni? Siapa tahu? Sufi. Pandai, ada kaitan dengan pembiakan. Minggu lepas cikgu ada ajar pasal pembiakan seks. Okey. Pembiakan ni ada dua jenis, iaitu pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Minggu lepas cikgu dah terangkan maksud pembiakan, iaitu proses yang melibatkan organisma hidup macam kita lah, manusia, tumbuhan, haiwan yang melahirkan zuriat untuk meneruskan keturunan. Macam kita ada atuk kita, lepas atuk kita ada mak ayah kita, lepas mak ayah kita ada kita, nanti kita kahwin pun kita ada zuriat, kita ada anak. Itu namanya proses pembiakan. Cuma manusia ni proses yang kita lalui adalah proses pembiakan seks. Okey. Jadi kita dah lepas dah belajar pembiakan seks. Hari ni cikgu nak belajar pembiakan aseks pula. Tapi sebelum cikgu terangkan pasal pembiakan aseks ni, cikgu nak bagi tahu dulu pembiakan aseks ni ada 5 cara proses pembiakan aseks ni lah. Yang pertama adalah belahan dedua. Yang kedua, penunasan. Yang ketiga, pembentukan spora. Yang keempat, pembiakan vegetatif. Yang kelima adalah penjanaan semula. Jadi hari ni cikgu nak terangkan satu je dulu cara pembiakan aseks, iaitu belahan dedua. Sebelum cikgu terangkan pasal belahan dedua, cikgu nak bagi tahu dulu, nak terangkan dulu, nak jelaskan kepada kamu semua apa itu pembiakan aseks. Pembiakan aseks ni dia tak ada kaitan dengan pembiakan seks, di mana pembiakan seks melibatkan dua sel induk, iaitu jantan dan betina. Untuk pembiakan aseks ni, dia hanya melibatkan satu sel induk sahaja. Jadi dia tak ada kaitan, dia tak ada melibatkan mana-mana sel betina ataupun sel jantan. Jadi kita jelaslah sel aseks dengan sel seks ni berlainan. Baiklah, untuk belahan dedua yang cikgu nak ajar hari ni, salah satu cara pembiakan aseks belahan dedua. Kamu ada dekat depan kamu ada gambar raja masing-masing. Tangan kiri kamu ambil, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri kamu. Kamu pegang dekat gambar raja tu. Kamu rasa untuk kamu bacalah dulu atas tu. Cikgu ada ada petunjuk. Ada tajuk dekat atas belahan dedua. Kamu gerakkan tangan kiri kamu ke bawah sikit belah kiri. Kamu akan jumpa gambar yang pertama ni. Kat sini ni namanya ameba. Cikgu ambil contoh belahan dedua ni. Cikgu ambil contoh ameba. Pembiakan aseks untuk belahan dedua terjadi kepada beberapa mikroorganisma hidup seperti ameba dan bakteria. Yang gambar raja sekarang dekat depan kamu ni, ada cikgu bagi contoh ameba. Ni bentuk ameba ya. Ni satu sel induk ameba. Dia tak ada melibatkan jantan atau betina. Dia hanya melibatkan satu sel induk sahaja. Kamu pegang satu ni. Ni namanya ameba. Ni bentuk ameba ya. Kat bawah tu ada tulis sel induk. Okey, kamu gerakkan tangan kamu pergi ke anak panah sebelah. Kamu jumpa lagi satu gambar raja. Proses membahagi. Proses membahagi ni, daripada sel induk tu dia dah nak pecah. Maksud belahan dedua ni dia terbelah lah. Okey, kamu baca bawah tu. Sel dua sedang membahagi. Sel induk terbahagi. Okey, untuk gambar raja last, kamu gerakkan tangan kamu pergi ke hujung sekali. Tu lagi gambar raja yang ketiga. Ini
sel induk tadi dah terbahagi kepada dua. Yang tengah tadi proses dia, kemudian dia dah terbahagi kepada dua. Yang dua ni adalah sel anak. Macam tu dah lahirnya anak tu. Anak ameba tu. Macam kita pembiakan seks. Mak ayah kamu sperma jumpa orang ovum, lahirlah zuriat kan, lahirlah anak. Untuk belahan dia dua ni, cara dia daripada sel induk, proses dia membahagi kepada dua, kemudian jadilah sel anak. Sel anak ni dia sama dengan sel induk, maksudnya dia tak ada jantan, dia tak ada betina. Dia sama dengan sel induk. Jadi kemudian bila dia dah berpisah ni, dan jadi dua sel anak, dan tidak, bila dah besar dia akan sama lah. Dia akan melalui proses yang sama juga, di mana sel induk dia terbahagi nanti kepada dua. Faham ya semua? Okey. Kamu kalau nak rasa lagi, pegang lagi daripada awal. Rasa betul-betul daripada sel induk, proses dia berbahagi, kemudian terhasillah dua sel anak yang sama. Ni namanya kita panggil klon. Klon ni serupa. Macam kamu tengok cerita klon, Mr. Klon tu, macam ni lah juga hasilnya. Ameba ni bermaksud mikroorganisma halus yang kita memang tak boleh nampak dengan mata kasar pun. Jadi macam mana kamu pernah dengar, tadi cikgu ada bagi contoh selain ameba, bakteria kan. Kamu pernah dengar bila kita sentuh benda yang kotor, kat benda kotor tu ada bakteria, betul? Bila kita pegang benda yang kotor tu, kita pegang benda lain, contoh benda yang kotor dekat handphone. Handphone banyak bakteria tau. Jadi bila awak pegang handphone, bakteria tu melekat dekat tangan awak ni. Sebab dia terhasilnya belahan dia dua ni. Proses dia nak menghasilkan sel anak tu daripada belahan dia dua. Jadi dia berpisah bila dia dah terbelah dua. Sebab tu lah bakteria kadang-kadang kat mana-mana. Sebab dia boleh terjadinya proses belahan dia dua ni. Faham semua? Alhamdulillah, cikgu harap dengan adanya gambar Raja Timbul ni, kamu semua boleh faham dengan lebih jelas tentang belahan dia dua. InsyaAllah akan datang cikgu akan terangkan cara-cara pembiakan aseks yang lain pula. Penunasan, pembiakan spora, pembiakan vegetatif. Okey. Untuk hari ni itu saja yang cikgu nak ajar. InsyaAllah akan datang kamu bersama dengan Cikgu Farah untuk belajar sistem pembiakan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk minggu lepas kita telah belajar mengenai pembiakan seks melalui Cikgu Aisyah, dan minggu ini kita akan belajar mengenai sistem pembiakan manusia. Okey, di sini kita akan belajar mengenai sistem pembiakan manusia perempuan dan juga lelaki. Cikgu telah sediakan dua gambar Raja Timbul, iaitu sistem reproduktif perempuan dan juga sistem reproduktif lelaki. Okey, mula-mula mari kita lihat tentang sistem pembiakan lelaki. Murid-murid semua dah ada kan gambar Raja Timbul masing-masing? Okey, sekarang cikgu nak mula-mula sekali kamu rasa dulu gambar Raja Timbul ni, bahagian apa yang kamu rasa dalam gambar Raja Timbul ni dulu? Okey, dah rasa semua? Sekarang kita akan teruskan kepada bahagian apa dan fungsi apa bahagian-bahagian tersebut. Di sini apa yang cikgu pegang adalah testis, iaitu sistem pembiakan lelaki. Sistem pembiakan lelaki, mula-mula kita akan lihat testis dahulu. Testis berada di bahagian sini, iaitu yang kamu rasa beralun dan bulat. Beralun dan bulat itu adalah testis, dan fungsi testis adalah untuk menghasilkan sperma. Okey, dapat rasa semua? Kemudian kita akan terus kepada bahagian zakar. Kamu dapat rasa di bahagian tali, macam ada bahagian halus tali begitu.
Di situ adalah zakar. Fungsi zakar adalah untuk memindahkan semen ke dalam faraj perempuan. Dapat semua? Kemudian kita akan beralih kepada urethra. Urethra ni yang kamu rasa macam panjang dan tebal di bahagian tengah-tengah. Kamu rasa panjang dan tebal, itu adalah urethra. Fungsi urethra adalah menyalurkan air kencing dan semen keluar daripada badan. Dapat rasa ni, ini panjang ni adalah urethra. Kemudian kita akan teruskan ke bahagian scrotum. Kamu dapat rasa di sini, di bahagian bawah testis. Kamu dapat rasa macam ada satu garisan yang lebih tebal sedikit daripada zakar. Dapat rasa ni, dia melindungi bahagian testis. Fungsi scrotum ni melindungi bahagian testis. Kita akan teruskan dengan vertical segment. Vertical segment adalah di bahagian kamu dapat rasakan di bahagian yang licin, di bahagian sebelah uterus. Bahagian yang licin ni kamu dapat rasakan, yang itu adalah vertical segment. Dan fungsi vertical segment itu adalah untuk menghasilkan bendana semen. Kemudian kita akan beralih ke bahagian yang terakhir, iaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ni kamu dapat rasakan dia sedikit kasar di bahagian tengah-tengah, iaitu berdekatan dengan uterus. Cuba kamu rasakan dekat bahagian tengah-tengah yang sedikit kasar. Dapat rasakan? Itu adalah kelenjar prostat. Dan kelenjar prostat ni dia bersambung dengan yang di bahagian atas. Kamu dapat rasakan yang ada garisan di bahagian atas tu, yang garisan yang sederhana kasar di bahagian atas tu, itu adalah dia bersambung dengan kelenjar prostat ni. Dan fungsi dia adalah untuk menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Dapat semua? Kemudian kita akan beralih kepada sistem pembiakan perempuan, iaitu kamu tukar kamu punya gambar rajah, tukar kepada yang perempuan punya. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang fungsi-fungsi di dalam setiap bahagian-bahagian sistem pembiakan manusia perempuan ini, cikgu akan bagi tahu dulu apa itu fungsi sistem pembiakan manusia, sistem pembiakan perempuan ini. Yang pertama adalah untuk menghasilkan ovum. Fungsi utama sistem pembiakan wanita ini adalah untuk menghasilkan ovum. Kemudian ia menyediakan perkembangan fetus di bahagian uterus. Perkembangan fetus akan berlaku di bahagian uterus. Fungsi yang terakhir adalah menghasilkan hormon perempuan. Sistem pembiakan manusia ini dia menghasilkan hormon perempuan. Kemudian kita akan beralih kepada fungsi-fungsi setiap satu organ yang ada di dalam sistem pembiakan perempuan ini. Yang pertama adalah faraj. Faraj berada di bahagian bawah. Kamu dapat rasa, kamu cuba rasa di bahagian bawah. Cuba kamu rasa di bahagian bawah ni dia sedikit kasar. Dia di bahagian tepi-tepi. Di bahagian kiri dan juga kanan, kamu dapat rasa dia kasar. Itu adalah faraj. Dan fungsi faraj adalah untuk menerima sperma dan menjadikan saluran bayi dilahirkan. Kita rasa kat sini. Kemudian kita akan beralih pula kepada ovari.
Okay, ovari kamu dapat rasa yang dia macam beralun. Okay, yang beralun itu adalah ovari. Fungsi ovari adalah untuk menghasilkan gamet betina dan hormon seks wanita. Seperti yang kamu tahu, gamet betina itu adalah ovum. Okey, nanti kita akan belajar lebih lanjut lah mengenai ovum itu. Kemudian cervix. Cervix di bahagian tengah-tengah ni, di bahagian tengah-tengah ni. Kamu merasakan dia halus. Dia sedikit kasar berbanding bahagian cervix. Di bahagian apa? Dia sedikit kasar di bahagian faraj. Dia sedikit, dia macam mana saya nak cakap? Dia sedikit halus. Rasa dia tak sekasar bahagian faraj ni. Itu adalah cervix. Dan fungsi dia adalah untuk mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okay, saya dapat rasakan ni di bahagian ni. Itu adalah cervix. Okay, kemudian kita akan beralih kepada tube fallopian. Okey, kamu cuba rasa di bahagian atas. Di bahagian atas dia terdapat di kiri dan juga di kanan. Kamu dapat rasakan di kedua-dua bahagian ini adalah tube fallopian. Okey, fungsi tube fallopian ini adalah tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Okey, di sini melalui di bahagian sini apabila sperma masuk melalui faraj, ia akan terus naik kepada uterus dan akan pergi kepada tube fallopian, dan melalui tube fallopian ia akan pergi kepada ovari, dan dari sini akan terhasil akan berlaku persenyawaan antara sperm dan juga ovum. Okey, itu sahaja untuk sistem pembiakan manusia lelaki dan juga perempuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah semua sihat. Sofia sihat? Alhamdulillah. Okey, siapa ingat Cikgu Farah ajar apa pada minggu lepas? Siapa ingat? Angkat tangan, siapa ingat? Betul, Cikgu Farah ajar sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Okey, sekarang cikgu nak tanya, siapa tahu apa sistem reproduktif bagi lelaki? Angkat tangan. Ya, betul Amal. Sistem reproduktif bagi lelaki ialah sperma. Okey, seterusnya. Siapa tahu apa dia sistem reproduktif bagi perempuan? Ya, betul. Ovum. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Siapa tahu hari ni kita nak belajar apa? Okey, dia berkaitan dengan apa yang cikgu Farah ajar minggu lepas. Siapa tahu? Angkat tangan. Okey, tak siapa tahu. Okey, cikgu beritahu hari ini kita akan belajar persenyawaan. Okey, kita akan belajar persenyawaan. Ini berkaitan dengan sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Sebelum kita menggunakan pelajaran, cikgu ada kata kunci sikit untuk kamu untuk tajuk persenyawaan ini. Okey, kamu cuma ingat 3 benda sahaja. Sperma, ovum dan membran ovum. Pada depan kamu, cikgu dah sediakan gambar rajah timbul. Okey, awak boleh rasa gambar rajah timbul. Okey, gambar rajah timbul. Awak boleh rasa dengan 2 tapak tangan awak. Kat situ ada 2 gambar rajah. Awak rasa, okey. Gambar rajah pertama pada sebelah tangan kiri kamu. Okey, awak boleh rasa di bawah tu cikgu ada labelkan rajah 1. Okey, awak boleh rasa di tangan kiri kamu. Okey, tangan kiri kamu awak boleh rasa di situ, awak rasa macam ada tali. Okey. Kemudian awak ada rasa satu bulatan, betul? Okey, bagus. Okey, kemudian dalamnya awak ada rasa permukaan kasar, betul ke tidak?
Okey, bagus. Kemudian di bahagian tepi-tepi, awak ada rasa macam ada kepala, macam ada ekor. Betul tak? Okey, sekarang cikgu akan terangkan satu persatu apa yang awak rasakan itu. Okey. Okey, yang awak rasa seperti tali tu, tali di bulatan tu, itu adalah ovum membrane. Okey, tali di tengah tu macam ada bulatan tu, itu juga ovum membrane. Okey, seterusnya apa yang awak rasa kasar-kasar tu? Kasar-kasar tu ialah ovum. Okey, seterusnya yang awak rasa macam ada kepala, macam ada ekor, itu apa? Betul, itu sperma. Bagus. Okey, baiklah. Seterusnya pada tangan belah kanan awak akan rasa juga satu gambar raja. Okey, awak boleh rasa bawah tu cikgu ada braillekan tulisan rajah 2. Okey, awak boleh rasa dia sama macam rajah 1, tapi cuba awak rasa apa kelainan yang ada pada gambar rajah 2 tu. Betul. Ada macam manik kecil berdekatan dengan ovum tu kan. Okey, bagus. Okey, lepas ni cikgu akan terangkan kepada kamu satu persatu proses persenyawaan manusia. Okey? Okey, baiklah. Sekarang awak rasa gambar rajah 1 semula. Okey. Kalau awak perasan ada macam kepala, macam ekor, awak rasa satu-satu kan? Awak rasa, okey. Awak rasa tak ada macam satu kepala yang berdekatan dengan ovum? Okey. Dapat rasa? Okey, bagus. Kat situ, gambar rajah 1 ini menunjukkan bahawa kepala sperma telah berjaya menembusi ovum membrane. Jadi, kat situ boleh kita kaitkan bahawa proses persenyawaan antara lelaki dan wanita, antara lelaki dan perempuan telah berjaya. Kenapa dia berjaya? Sebab kepala sperma telah berjaya menembusi ovum membrane. Bagus. Seterusnya pada gambar rajah 2, awak rasa lagi. Awak rasa kan? Kan ada satu bahan yang berdekatan dengan ovum, betul? Okey, itu menunjukkan kepala sperma tadi telah bercantum dan masuk ke dalam ovum. Seterusnya telah menjadi nukleus sperma telah berjaya masuk ke dalam ovum dan dia akan menjadi apa? Siapa tahu? Menjadi zygote. Okey, menjadi zygote. Okey, seterusnya awak rasa tak macam ada ekor bahagian tepi tu, ada ekor, kemudian dia tak ada kepala. Tu maksudnya tadi kan ada kepala sperma dah masuk ke dalam ovum membrane kan. Jadi kepala sperma yang dah berjaya masuk ke dalam ovum membrane, ekornya akan ditinggalkan di luar. Kepala saja yang masuk, ekor akan ditinggalkan di luar. Okey, ada yang tanya cikgu, apa fungsi ovum membrane ni? Fungsi ovum membrane ni adalah untuk menghalang sperma lain daripada memasuki ovum. Maksudnya kat sini, setiap kali proses persenyawaan berlaku, hanya satu sperma sahaja yang akan berjaya menembusi ke dalam ovum membrane. Okey, faham semua? Okey, bagus. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak tanya, awak faham ke tak apa yang kita pelajari hari ini? Okey, kalau faham cikgu nak tanya, ada berapa kata kunci bagi proses persenyawaan lelaki dan perempuan? Okey, pertama, ovum membrane, ya betul. Betul, Sofia, bagus. Yang kedua, ovum, ya betul, Amal, bagus. Yang ketiga, sperma, bagus, Pamela. Okey, seterusnya, apa fungsi ovum membrane? Fungsi ovum membrane adalah untuk menghalang sperma lain menembusi ovum. Okey, bagus. Okey, cikgu harap gambar rajah yang cikgu buatkan untuk kamu ni dapat membantu kamu memahami proses persenyawaan manusia. Okey, pada pembelajaran akan datang kita akan mempelajari pula proses kejadian bayi. Okey? Okey, terima kasih.